Okey, soalan seterusnya adalah kongsikan pengertian tawaf dan cara melakukannya. Okey, saya nak ulang sekali lagi untuk anda yang sebagai revision kepada kita. Apakah itu rukun umrah? Rukun umrah adalah benda yang kita perlu buat dan mesti buat untuk umrah kita sempurna. Dan kita mesti buat dengan cara yang betul. Okey? 5 rukun umrah. Yang pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahlul. Dan yang kelima, tertib. Dan macam mana nak buat? Apa pengertian tawaf? Okey, pengertian tawaf adalah kita mengelilingi Kaabah secara 7 pusingan dengan syarat-syarat tertentu supaya kita lengkap 7 pusingan dengan sempurna, dengan niat yang betul. Alright? Contoh, kalau kita nak niat tawaf umrah, kita berniat saja aku bertawaf 7 pusingan tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Okey? Itu pengertian. Dan syarat-syarat sah tawaf. Ni dengar betul-betul syarat-syarat sah tawaf. Sebab kalau kita buat tak betul, nanti rukun umrah tak sempurna, umrah kita tak sah. Okey? Yang pertama, mesti dalam keadaan menutup aurat sepenuhnya. Ini isu yang ramai orang buat kesilapan. Saya tengok bila lelaki pakai pakai kain ihram dekat bawah tu, yang kain ihram tu lebih rendah daripada pusat dia. Dah tak tutup aurat, maksud dia bila tawaf tidak sah. Okey. Kesilapan lain yang ramai orang buat adalah bila tak menutup aurat adalah jemaah wanita, yang mana rambut terkeluar. Rambut kan aurat dan rambut terkeluar ketika tawaf. Nanti tawaf tidak sah. So kena jaga betul-betul ni tuan-tuan dan puan-puan. So berhati-hati dalam semua benda ni. Kalau terlepas pandang tu tak apa, tapi berhati-hati. Okey. Yang seterusnya, syarat sah tawaf mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Alright? Pakaian mesti bersih, suci Pakaian mesti suci. Dan tempat tawaf pun mesti suci. Kena tengok, jangan ada orang kencing. Sebab ada pengalaman saya masa saya tengah tawaf, ada budak kencing dekat dalam dataran tu. So, tempat tu dah bernajis. Bila dah bernajis, orang tak boleh tawaf. Bila kita terpijak benda-benda yang macam tu, akan membatalkan tawaf kita. So, apa kita dapat? Berhati-hatilah. Alright? Seterusnya, kita mesti bermula di Hajarul Aswad. Kan kita nak buat umrah, kita nak tawaf, mesti 7 pusingan. Dan bila 7 pusingan, di mana dia bermula? Dia bermula di kawasan sekitar Hajarul Aswad. Dan mesti berakhir dekat Hajarul Aswad. Dan ia mesti dilakukan di dalam masjid. Itu kita kena faham, okey? Dan syarat sah tawaf seterusnya adalah kita tidak boleh bersentuh, tidak boleh bersentuh dengan mana-mana bahagian Kaabah. Kalau kita tersentuh Kaabah, maksud dia pusingan tu dah cancel, tak diterima, tak boleh pakai. Kita kena pusing balik pusingan tu. Contoh, kalau pusingan keempat kita tersentuh Kaabah atau tersentuh Hijir Ismail yang melengkung tu, semasa tawaf tak boleh sentuh Kaabah, tak boleh sentuh Hijir Ismail. Dengar sebab itu adalah sebahagian daripada Kaabah. So kita tak boleh sentuh. Contohnya Hijir Ismail dia tinggi kita dalam tinggi bahu. Kita pergi letak tangan atas Hijir Ismail tapi tak kena Hijir Ismail pun tak boleh. Sebab kita dah memasukkan anggota bahagian badan kita ke dalam Kaabah. Dan kita nak tawaf mengelilingi Kaabah, bukan tawaf di dalam Kaabah. Maksudnya kita tak boleh sentuh Kaabah, tak boleh sentuh Hijir Ismail, dan tak boleh letak tangan di atas Hijir Ismail. Sebab kita kena buat di luar Kaabah. Saya rasa ini benda ni clear untuk anda. Alright. Yang seterusnya, kita mesti berniat sepenuhnya untuk bertawaf. Bukan kita niat nak cari orang. Sambil aku cari orang, aku tawaf. Tak boleh. Kita kena niat aku nak tawaf 7 pusingan. Dan kena buat dengan sempurna. Dan kita kena yakin 7 pusingan tu yakin. Alright. Dan kita kena jaga bahu kiri kita kena sentiasa bertentangan dengan Kaabah. Ini yang kita kena jaga. Ada orang cakap kena ada baca doa-doa tertentu ketika tawaf. Ya betul, ada doa-doa tertentu yang kita boleh baca, tapi saya nak cakap ia hanya sunat. Tapi kita mesti jaga bahu kita dengan Kaabah. Itu lebih penting daripada kita pegang buku dan kita tak tengok jaga Kaabah, jaga kita punya bahu dengan Kaabah. Alright, jangan takut, benda ni simple je. Just pusing, jarakkan dengan orang, insya-Allah semuanya akan selamat. Jangan takut. So, apakah amalan-amalan sunat yang boleh dilakukan semasa tawaf? Yang pertama, kalau amalan sunatnya adalah berjalan kaki. Boleh naik kursi roda bagi yang tidak mampu, tapi sunat adalah berjalan kaki. Yang kedua, kita bagi yang buat umrah, kita
pakai ihram yang buka yang sebelah kanan ni ketika kita buat tawaf. Itu sunat. Dan yang ketiga, bila kita sampai ke Hajarul Aswad, kita lambai tangan dan kucuk tangan kita. Alright? Itu amalan-amalan sunat yang kita boleh buat semasa tawaf. Alright? Dan masa kita lambai pun, kita jangan pusing badan kita menghadap Kaabah. Bau kita masih menghadap Kaabah dan kita hanya lambai angkat tangan macam ni. Itu contoh dia. Alright? Dan kita pusing sebanyak 7 pusingan. Dan selepas habis, kita boleh solat sunat tawaf. Alright? Dan kita baca doa selepas tu. Dan kita baca zikir sepanjang kita bertawaf. Itulah contoh-contoh dan amalan-amalan yang kita boleh buat sepanjang tawaf. Saya harap perkongsian saya ini jelas untuk anda mengenai apa yang kita perlu buat, apa syarat sah untuk tawaf dan apa sunat-sunat yang boleh kita lakukan semasa tawaf. Mudah-mudahan anda faham dengan jelas mengenai tawaf. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك